Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa marilah kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala larangan Allah dan juga segala larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersua lagi untuk kali ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Salat. Dan kita masih lagi bincangkan bawah tajuk wirid, ya. Wirid yang terakhir lah malam ni rasanya. Habislah last kali ni. Dah berapa lama dah pertemuan kita mengenai wirid ni, cukup panjang sebenarnya wirid. Ya, yang telah dinyatakan bacaan ini terutamanya selepas waktu maghrib dan juga subuh. Adapun waktu-waktu lain ringkas sahaja. Nah, itu pun tengok kalau ada kuliah, dipendekkan jugalah. Baik, sambungan kita yang ke-30 tersebut dah dari pertemuan kita pada bulan lepas, iaitu berwirid yang ke-30 ini, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Baik, kemudian berakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Baik, artinya tiada Tuhan melainkan Allah diucapkan sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Lepas tu berakhir tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hinggalah akhir. Birahmatillahi wa karamih. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, iaitu Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah yang benar, iaitu 2 kalimah syahadah yang dikatakan kalimatul haqqa 'alaiha nahya. Itu kalimah yang benar, 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 kalimah yang benar
dalam syahadah. Kemudian dengan kalimah ini kami berpegang dengan teguh dalam hati kami, dan ketika kami mati, pegang sungguh-sungguh keteguhan keimanan itu. Ya, kalimah yang paling afdal, yang paling tinggi kemuliaan. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka yadkhulul jannah, masuk surga. Itu yang dikatakan mitok semua tu bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku, ataupun perakhiran aku ni berakhirnya dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, ulama bincangkan lain tak lain iaitu bila sakaratul maut, ketika dia diambang kematian, dia boleh mengucap kalimah ini, la ilaha illallah. Maka Nabi dah sebut dah, barang siapa yang menyebut di akhir kalam, akhir hayat dia, ketika sakaratul maut disebut la ilaha illallah, maka masuk surga dia. Dia kata kemuliaan yang begitu besar dan kita hendaklah berpegang teguh dalam kehidupan kita ni, ya, sampai ke mati. Bersama-sama kalimah ini juga kami akan dibangkitkan kembali. Yaumul mahsyar, apabila dibongkarkan kubur-kubur, ya, apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan segala manusia di lusuk dunia ini, baik yang ada kubur maupun yang tidak ada kubur. Yang ada kubur itulah tanah kuburan tu. Yang tak ada kubur, mungkin dia mati dalam laut, mati dalam perut binatang, tak ada kubur tau. Tapi dibangkitkan keluar juga. Dah ada pun kematian-kematian daripada yang disebut tak ada kubur ni, tetap dia dengan apa dia, yang dikatakan fitnah kubur, ataupun yang disebut soal muka nakir, yang dikatakan azab kubur, tetap mereka ni kena, walaupun duduk, ya, matinya dia dalam perut binatang, walau mati dia di mana-mana juga yang disebut tidak ada kubur. Dia tak terlepas. Ya. Baik. Jadi bangkit selepas tiupan sangkakala yang kedua itu, maka dibangkitkan kembali. Maka dengan kalimah la ilaha illallah ini jugalah harapnya kita dibangkitkan. Mudah-mudahan dengan kemurahannya siapa Allah Ta'ala, serta dengan rahmat Tuhannya Allah, kami akan selamat dan memperolehi keamanan. Inilah cita-cita semua umat Nabi SAW, itu umat Islam sepatutnya lah cita-cita ini, yang berakhir dengan kematian menyebut la ilaha illallah. 24 jam kita ni ada semua la ilaha illallah itu. Baik, itu dalam solat kita selalu memperbaiki, memperkemaskan syahadah ini. Dalam sembahyang kita akan bersyahadah, terutamanya dalam tahiyat awal dan juga tahiyat akhir ada syahadah. Ini disebut orang-orang yang sentiasa memperbaiki, mengemas-kini, selalu menyebut. Lain tak lain duduk dalam solat. Sebab tu pentingnya solat. Tak solat maka tak ada lah, tidak memperbaharui nama dia. Baik. Fadilatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertahlil. Yang dikatakan la ilaha illallah ini iaitu tahlil. Ya, tahlil. Sebab tu kata mari rumah buat benda, jemput tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertahlil sebanyak-banyaknya. Dalam arti zikir dalam bentuk tahlil ni Allah Ta'ala suruh kita perbanyakkan. Batu ulama kata dalam ibadah-ibadah ni tahlil ataupun zikir ini yang disebut Allah Ta'ala, perbanyakkanlah kamu berzikir kepada aku.
Adapun sembahyang, puasa, zakat, haji tidak dinyatakan dengan perkataan perbanyakkan. Tapi dalam zikir atau tahlil ini, maka Allah Ta'ala sebut perbanyakkan tahlilmu itu, zikirmu itu kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikir dan bertahlil dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan juga petang. Ini surah Al-Ahzab disebut jelas di sini. Maka Allah Ta'ala nak kita ni supaya banyakkan zikir, banyakkan tahlil, dan juga bertasbih kepada Allah bila waktu pagi dan juga waktu petang. Telah dinyatakan mengapa disebut waktu ini, ya. Waktu pagi dan waktu petang, penting waktu ini. Sehingga ada Nabi menyebut, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu menunggu sehingga datangnya petang. Ya, sekiranya kamu berada di waktu petang, maka jangan tunggumu sehingga pagi esok. Maksudnya apa? Maksudnya perbanyakkan kata ibadah-ibadah utamanya, dan termasuklah zikir-zikir ini. Sebab apa? Sebab bila duduk waktu pagi, peluang yang ada, masa tu, masa pagi tu ada. Kita bangun pagi, alhamdulillah dapat hidup lagi. Maka dengan berzikir, dengan baca Quran sebelum subuh, lepas subuh pula lagi dan lagi berzikir. Jangan tunggu sehingga petang. Kerana apa? Takut dibimbangi kalau kita tak sempat. Itu maksud dia, tak sempat pada waktu petang. Tak ada orang yang boleh memastikan yang dia ni duduk belah pagi dan belah petang. Maksud dia sama juga, kita dan belah waktu petang ni, ya, duduk belah petang dan pula pagi esok. Ada orang boleh beri confirmation, tak? Dia confirm, dia yakin bahawa aku duduk pagi ni, petang karan ni aku hidup lagi. Kalau duduk belah petang ni, pagi esok ni aku hidup lagi. Ada? Tak ada siapa, tuan-tuan. Sebab tu peluang yang ada, waktu itu sendiri, kesihatan tubuh badan, selagi mulut ini, lidah ini boleh berkata-kata, menyebut, kan, maka perbanyakkan sebutan dalam bentuk zikir dan bertahlil kepada Allah Ta'ala. Kita tahu tengah hari mungkin petang karat, ataupun malam, kematian itu cukup mencemburui. Kita dah tahu, maka ini disebut. Dan sebab itulah tuan-tuan, apabila dikaitkan dengan zikir yang panjang, wirid yang panjang, diletak pada waktu maghrib itu. Waktu maghrib itu baru habis petang. Habis waktu petang, dan dikira petang lagi lah, kan? Dikira waktu senja, okay? Jadi perbanyakkan. Dan waktu pagi sudah pastilah sebelum subuh atau selepas subuh. Disuruh kita berwirid banyak, menyebut akan Allah Ta'ala, baca Quran dan sebagainya, itu tasbih dan sebagainya. Baik, jadi jelas tuan-tuan, ya, dalam berzikir ini, bertahlil ataupun bertasbih dan apa-apa juga dalam bentuk zikir, maka Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang beriman akan menyahut, maksudnya orang yang beriman akan mempraktik, mengamalkan, menyahut suruhan Allah Ta'ala. Maka orang beriman sudah pasti dia akan banyakkan zikir ini, ya. Sebaliknya, kalau dia tidak menyahut suruhan Allah, tidak perbanyakkan zikir, tidak banyak baik tahlil, tasbih dan sebagainya, maka ulama kata bukanlah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa pernah orang fakir dan miskin datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat Tirmizi dan hadis Tirmizi bagi meriwayatkan, dia kata apa? Pernah orang-orang fakir, orang susah ni, orang miskin,
pakat mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kemudian mereka ini berkata, dia bercakap-cakap, berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesuatu. Ya. Apa dia? Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mengerjakan solat, berpuasa, di samping itu mereka beramal dengan harta mereka, memerdekakan hamba sahaya, serta mereka bersedekah. Ya. Ini ucapan yang yang diucapkan oleh orang miskin, orang susah, tentang rasa seolah-olah macam ada tanda kecemburuan. Cemburuan terhadap orang, cemburu terhadap orang kaya. Pasal apa? Mudah kita fahamnya, ya Rasulullah, orang ni dah lah kaya. Pertama dia kaya dah ya Rasulullah. Lepas tu dia puasa pula, dia semayang, kemudian dia beramal pula. Banyak amalan-amalan dibuat. Kemudian dengan harta mereka dia boleh sedekah. Dengan harta mereka juga dia boleh memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi banyak kelebihan orang kaya. Dah dia kaya kan. Ya. Dan semayang kuat pula. Dengan puasanya, dengan sedekahnya dan sebagainya tadi. Maka keberuntungan yang berlipat kali ganda, makna mudah kita faham. Banyak saham yang dia dapat, pahala yang mereka dapati di kalangan orang kaya. Maka mereka ini meluahkan perasaan di sisi Rasulullah SAW. Apa jawab baginda? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu selesai mengerjakan solat, Nabi kata selepas mu sembahyang, ya, maka amalkan dengan membaca subhanallah, iaitu maha suci Allah, sebanyak 33 kali. Macam yang kita buat tadi. Subhanallah, 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 33 kali. Kemudian alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, 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 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, yang maksud Allah Maha Besar, sebanyak 34 kali. Dalam hadis ni khabar 34, ada pun hak lepas di khabar 33. Tambah selagi la ilaha illallah wa la syarikalah, jadi 100. Ada pun hadis ni hak Allahu Akbar 34. Maka dah cukup dah 100 lah tu. Nah, 33 campur 34, 100. Komplit. Cuma Allahu Akbar terus pada 34, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya, bacalah kamu la ilaha illallah yang kita bincang di dalam la ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, sebanyak 10 kali, 10 kali, ya. Maka insya-Allah kamu akan dapat mengatasi mereka dan mereka tidak akan dapat mengatasi kamu. Nak khabar pahala yang kamu dapat ni, mengatasi mereka yang kamu duk rasa lebih hebat ni. Apa dia? Orang kaya tadi, yang banyak duit, yang boleh sedekah, yang boleh memerdekakan hamba, beribadah, so kiralah. Nah, dengan pahala-pahala itu, dengan amalanmu ini yang aku nyatakan ini, kata Nabi, maka mengatasi mereka. Tahu tak? Tu dan tuan, sonya hebatnya. Maknanya nak dapat pahala tak mestinya seorang itu kaya lah, maksud dia. Walaupun di sana dibincangkan kelebihan orang kaya itu sudah pastilah, tapi Nabi SAW beri peluang ini, seolah-olah mu jangan pedak, mu jangan kata peras, jangan mu rasa kecewa dengan mereka-mereka yang berduit ini, orang kaya ni, kan? Maksudnya Nabi memberi motivasi, Nabi memberi jalan, memberi satu amalan di mana dengan amalan ini maka mengatasi terhadap mereka yang kamu sebut tadi. Siapa dia? Oh, orang yang kaya. InsyaAllah tuan-tuan, hebatnya, ya. Jadi apa dia? Subhanallah, ya, 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Lepas tu la ilaha illallah sebanyak 10 kali selepas setiap kali solat. Kalau boleh, ya. Tapi kalau kita nak yang dimaksudkan dengan
seruan daripada Allah Ta'ala, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu akan menyahut seruan ini, menyahut dengan erti kata mengamalkan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Erti kata memperbanyakkan zikirullah, memperbanyakkan tahlil, ya, termasuklah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, ya tuan-tuan. Jadi apabila sebut dalam bab zikir ni, banyak zikir-zikir yang hebat, ya. Antaranya disebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini yang dikata dua kalimah yang ringan, yang mudah, yang senang diucap dengan lidah. Tapi dua kalimah ini ditimbang di neraca mizan, maka berat dia lagi, tuan-tuan. Dengan apa ni, kalimah, dua kalimah. Ya, dua kalimah selalulah menyebut. Sebab para malaikat pun menyebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, yang di mana Nabi sallam ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi melihat malaikat ini menyebut ketika mereka menuju ke Baitul Ma'mur, ya, tempat peribadatan para malaikat Allah Subhanahu taala. Malah semua makhluk atas muka bumi ini, ya, semua makhluk atas muka bumi ini, bukan setakat manusia, malah apa dia, pohon-pohonan, bukit buka, gunung ganang, lautan, malah bulan, bintang, matahari, sentiasa menyebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 24 jam sebut sama, cuma kita tak dengar. Tuan-tuan. Kalau kita dengar, tak ada arah dah. Mungkin jadi lain pula. Lepas tu ini rahsia Allah, rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah hakikatnya, tuan-tuan. Ya? Baik. Jadi apabila sebut tentang betul ke bukit gunung ganang pun berzikir pada Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak bernyawa, ya? Tak boleh. Kalau kita tengok banyak kisah-kisah Nabi SAW, contoh ketika mana Rasulullah SAW melalui suatu kawasan bukit. Nabi lalu ke satu bukit, dan Nabi ketika bersama sahabat ini mendengar apa dia? Tangisan. Orang sedang menangis. Ya, sedangkan di kawasan itu bukanlah satu perkampungan, bukan orang ada pun situ. Tapi dengar menangis ni, menangis pula, tak esok-esok, nangis sungguh hati, dia kata. Nangis. Sehingga Nabi SAW memerintahkan akan sahabat radhiyallahu anhu mencari di manakah gerangan suara ini, tangisan ini. Sahabat mencari, malah Rasulullah SAW mencari, tak dapat dikesan mana suara ni datang. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tunjukkanlah aku siapakah gerangan yang menangis. Lantas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengarlah satu jawapan, bahawasanya akulah yang menangis ya Rasulullah. Siapa yang menjawab itu? Iaitu batu-batu ya, di kawasan bukit itu. Sebab apa pula menangis? Bapa sampai menangis macam tu? Ya, rupa-rupanya batu ini menangis kerana takut dengan azab Allah Ta'ala. Ya, ayat yang tak silap, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Itu waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzi itu yang masuk, wahai orang beriman, jagalah diri kamu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, sesungguhnya bahan api neraka itu adalah nas manusia, hijarah dan juga batu. Itu ayat Quran ni sebut ni. Ya, batu mendengar waquduhan nas wal hijarah,
Allah, menangis dia tuan-tuan. Takut dia dicampurkan Allah SWT neraka. Dah jelas Allah Ta'ala kata bahan api neraka tu adalah di kalangan manusia dan batu. Maka menangis batu ni. Batu yang tidak ada fikiran, tidak ada perasaan kalau kita senang ceritanya. Tapi nak kabur kaitan tadi apabila sebut makhluk Allah SWT, baik yang hidup ataupun yang orang kata tak hidup lah. Tak hidup maknanya mati. Rakung. Ya. Itu jamad dia kata silap ya, iaitu makhluk Allah lah yang kerah, masuk batu-batu ni kerah, tidak bernyawa ni. Ya. Jadi ini adalah sebagai contoh, sebagai bukti bahawa batu ini boleh merasakan kedahsyatan amaran daripada Allah tentang kepanasan api neraka itu. Maka batu ini pun tak mau dia ya, dihumbang ke neraka. Batu tuan-tuan menangis. Manusia menangis tak? Bila baca ayat ini menangis tak? Tak menangis tuan-tuan. Mungkin tak menangis pasal tak faham makna tak? Tapi kalau faham makna pun mungkin tak menangis juga. Kita mempunyai perasaan, kita mempunyai hati, rasa deria tu, sakit dan sebagainya, tapi tidak merasai akan ancaman ini yang dikatakan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah Taala lembutkan hati kita sentiasa mendengar perkataan-perkataan neraka ini. Ya, kita akan insya kita akan jadi orang yang tadilah itu utamanya menyahut suruhan Allah dan dikata berbanyakkan zikir. Mudah-mudahan selepas ini banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi masuk dah waktu tu kita berhenti dululah ya. Mohon maaf kesilapan, kesalahan tertulis dan sebagainya. Adapun yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah, yang lemah cuma saya, lemah hakikat daripada Allah Taala segalanya. Itu sudah dihentas sebagai kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.